Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau terkenal sebagai Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 1332 Masihi. Beliau berketurunan Arab Yaman dan berhijrah ke Andalus. Bapanya merupakan seorang sarjana. Beliau juga telah berpindah ke beberapa tempat seperti Algeria, Fez, Granada, Bougie dan Mesir kerana Tunisia telah diserang wabak taun. Antara jawatan penting dalam negara yang disandang oleh Ibnu Khaldun adalah: yang pertama, Setiausaha Negara; yang kedua, anggota Majlis Ilmiah; yang ketiga, Jabatan Setiausaha Sulit; yang keempat, Duta Granada; yang kelima, Perdana Menteri Bougie; dan yang terakhir sekali, Ketua Hakim Mesir. Beliau meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah bersamaan dengan 1406 Masihi di Kahirah, Mesir ketika berusia 87 tahun. Antara sifat peribadi yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun adalah: yang pertama, tekun mencari ilmu. Mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah sejak kecil, sentiasa menuntut ilmu walaupun sibuk dengan pentadbiran, bijak membahagikan masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu. Kedua, beliau berjiwa pemimpin. Beliau dilantik sebagai pegawai tinggi di istana dan ketua hakim negara kerana cekap mentadbir dan berkebolehan memberi idea untuk memajukan negara. Ketiga, beliau juga merupakan seorang yang kreatif. Beliau menghasilkan buku yang bertajuk Muqaddimah Ibnu Khaldun. Buku yang dihasilkan oleh beliau dijadikan bahan rujukan dan kajian dalam bidang sejarah oleh sarjana Timur dan Barat sehingga ke hari ini. Pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan awal daripada bapanya dengan mempelajari asas-asas agama seperti Al-Quran, fiqh, hadis dan tauhid di Masjid Al-Quba, Tunisia. Beliau juga menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setelah dewasa, beliau belajar linguistik bahasa Arab seperti Nahwu dan Saraf, Usuluddin dan kesusasteraan. Turut mempelajari mantik, sains, falsafah, matematik dan sejarah daripada beberapa orang ulama terkemuka pada masa itu. Ketika berusia 18 tahun, beliau terpaksa berhenti belajar kerana Tunisia ditimpa wabak taun. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran tinggi di Fez dengan beberapa orang guru dan ulama yang terkenal. Bukti menunjukkan bahawa Ibnu Khaldun seorang tokoh pelbagai ilmu, iaitu beliau merupakan pakar sejarah, pakar dalam ilmu sosiologi, ahli falsafah, tokoh negarawan, penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Bukti ketokohan Ibnu Khaldun sebagai sejarawan terkenal. Ibnu Khaldun mampu menganalisis tamadun dari segi permulaan, faktor kegemilangan serta kejatuhannya. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Idea beliau dalam kitab Al-Muqaddimah telah menarik perhatian para pengkaji dan pemikir untuk menobatkannya sebagai tokoh sarjana dan sejarawan yang mengatasi sejarawan sebelumnya seperti At-Tabari dan Al-Mas'udi. Bukti ketokohan Ibnu Khaldun sebagai negarawan yang banyak jasa untuk negara. Beliau menyandang banyak jawatan penting negara selama lebih 20 tahun. Antara jawatan tersebut ialah Setiausaha Khas Bahagian Surat Menyurat di Jabatan Kerajaan Tunisia, Pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq dan Sultan Abdul Anan, Anggota Majlis Ilmiah, Anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim, Lurah di Granada. Bukti Ibnu Khaldun sebagai tokoh penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Mendalami pengkajian kesusasteraan dengan Syekh Muhammad bin Bahri di Tunisia. Perkembangan Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam.
Beliau berjaya menganalisis aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan dalam karyanya. Beliau memberi idea dan panduan kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Nama beliau diabdikan dalam sebuah universiti terkemuka iaitu Ibn Khaldun. Karya agung Ibn Khaldun. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah. Beliau menggariskan 4 perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Yang pertama, membandingkan antara peristiwa-peristiwa berdasarkan kaedah sebab musabab. Kedua, mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Yang ketiga, mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Dan yang terakhir sekali, mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku.